Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Benarkah kereta yang tenggelam menyukarkan bantuan? Akhirnya pada 20 Januari 2022, mesyuarat khas penggal keempat Parlimen ke-14 Dewan Rakyat diadakan. Perdana Menteri Tebuk Atap 2.0 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengakui bahawa pada 1 November 2021, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia telah mengumumkan bahawa monsun timur laut di Malaysia akan bermula dari 3 November 2021 hingga Mac 2022. Jom Channel tidak akan mengulangi apa yang diucapkan oleh Ismail Sabri pada hari tersebut kerana seluruh dunia sudah mendengarnya. Apa yang jelas ialah, pertama, Perdana Menteri beliau sedar bahawa hujan lebat berterusan ini akan menyebabkan banjir dari Perlis ke negeri Sabah. Kedua, perancangan persediaan menghadapi musim monsun timur laut oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara (NAPMA) selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP pada setiap tahun adalah berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20. Ketiga, beliau sendiri telah mempengerusikan mesyuarat JPBP pada 13 September 2021 yang dihadiri oleh Menteri-Menteri Besar, Ketua-Ketua Menteri, Setiausaha Kerajaan Negeri selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN serta wakil-wakil agensi persekutuan dan juga negeri. Keempat, peruntukan sebanyak 9.5 juta ringgit daripada tabung kumpulan wang amanah bantuan bencana negara KWAB-BN disediakan bagi kesiapsiagaan operasi monsun timur laut 2021-2022. Yang kelima pula, pada 5 Oktober 2021, NATMA telah mengaturkan sesi libat urus Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas khas selaku menteri yang bertanggungjawab terhadap pengurusan bencana negara bersama semua setiausaha kerajaan negeri selaku pengerusi JPBN. Manakala yang keenam, NATMA telah menyelaras dan mengadakan latih amal serta simulasi pengurusan bencana yang melibatkan agensi-agensi tindak balas kerajaan negeri, pejabat-pejabat daerah dan badan-badan bukan kerajaan NGO. Ketujuh pula, pada 2 November 2021, NATMA mengeluarkan arahan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana atau PKOB negeri dan daerah kepada semua pengerusi JPBN Setiausaha Kerajaan Negeri sejurus selepas pengumuman Met Malaysia pada 1 November 2021. Ke-8, NATMA mengeluarkan notis kesiapsiagaan melalui Pusat Kawalan Bencana Negara atau NDCC kepada semua agensi tindak balas dari masa ke semasa berdasarkan amaran terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Ke-9, NATMA mengeluarkan hibahan amaran banjir melalui media massa dan khidmat pesanan ringkas SMS. Dan ke-10, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi kategori merah iaitu kategori bahaya pada Sabtu 18 Disember 2021. Nampak macam sudah sempurna kan? Tetapi apabila rumah rakyat di beberapa kawasan di Selangor tenggelam hingga ke Bumbung dan Pahang dilanggar tsunami bala beserta lumpur, negara umpama di dalam anarki kerana menteri-menteri telah berbondong-bondong pergi bercuti ke luar negara. Menteri yang bertanggungjawab mengawasi pengurusan alam sekitar dan air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pula pergi menunaikan umrah dengan keluarga. Apabila tindakannya dipersoalkan oleh pengerusi Pakatan Harapan merangkap Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau pula tersinggung. Tatkala Presiden Amanah mencelah bahawa Tuan Ibrahim wajar dipecat, beliau menyindir, "Saya akan jawab, tapi mana lebih baik ada yang pergi bermain ski." Beliau maksudkan Ahli Parlimen Hulu Langat Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus yang mewakili Parlimen Malaysia untuk menghadiri Sidang Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Istanbul pada 7 hingga 11 Disember bersama Ahli Parlimen Besut Datuk Seri Idris Jusoh dan Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari. Hasanuddin kemudian dilihat
terlihat bergambar di Gunung Tokel di Iran pada 18 Disember. Mungkin beliau khilaf kerana terlebih jujur menunjukkan di mana beliau berada ketika itu, tetapi sebaik sahaja mendapat penerbangan, beliau segera pulang ke tanah air. Tindakan ini berbeza dengan Tun Ibrahim Tuan Man yang meneruskan urusan umrahnya. Jangkitan COVID-19 kepada dirinya dan keluarganya langsung tidak mengisafkan beliau, malah melontarkan respons setaraf macai sahaja apabila tindakannya mementingkan soal umrah daripada nyawa rakyat dipersoalkan. Lantaran ditinggalkan ramai ahli kabinet 69-nya, maka Ismail Sabri memberi gambaran seolah-olah beliau terkontang-kanting seorang diri cuba menyelesaikan isu bantuan bencana alam yang berlaku. Malah beliau secara tidak bertanggungjawab memberitahu Dewan Rakyat bahawa ketika melawat kawasan banjir pada lewat malam itu membantu mangsa banjir, ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang tidak kelihatan, termasuk ahli parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad. Selepas banjir di Selangor, saya mengurusikan mesyuarat di Pejabat Daerah dan Tanah Kelang yang turut dihadiri Menteri Besar Selangor. Sepatutnya bukan saya pengurusikan. Patutnya dah ada jawatan kuasa yang telah diwujudkan, jelas Ismail Sabri. Khalid mencelah, patutnya siapa? Noh Omar. Untuk rekod, Tan Sri Noh Omar telah mengambil alih tugas pengerusi Majlis Keselamatan Negeri Selangor daripada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syarif. Itulah antara punca utama mengapa tiada koordinasi dalam pengurusan bencana dan gerak kerja membantu mangsa banjir. Halangan itu menyebabkan pihak Angkatan Tentera Malaysia dan penyelamat serta bomba dikatakan terpaksa mengambil keputusan sendiri untuk keluar menyelamatkan mangsa kerana NAKMA yang kononnya mempunyai kelengkapan dan telah membuat simulasi bencana tiba-tiba menjadi mandul. Pelbagai alasan diluahkan mengapa bantuan lewat sampai kepada bangsa. Antaranya, kesukaran mendapatkan kerjasama penduduk untuk berpindah dengan segera kerana mereka hendak menyelamatkan harta benda, jarak pusat pemindahan sementara PPS yang jauh, bimbang rumah dimasuki pencuri serta bimbang risiko jangkitan COVID-19 di PPS. Paling tidak masuk akal, kononnya kesukaran bot-bot menyelamat untuk bergerak di dalam kawasan banjir kerana tersangkut pada kenderaan yang tenggelam di kawasan terjejas juga dijadikan alasan. Wahai Perdana Menteri, ini banjir di kawasan bandar. Tentulah ada banyak kereta yang tenggelam. Kalau banjir berlaku di kawasan pembalakan, mungkin akan bertemu bangkai orang hutan. Bila kerja sudah tunggang langgang, walaupun kononnya sudah membuat simulasi bencana, maka macam-macam alasan yang dicanai agar rakyat percayakan mereka. Khalid dalam ucapannya tidak bersunggut tentang soal terlanggar kereta yang tenggelam atau susah payahnya untuk sampai kepada mangsa. Sebaliknya, beliau membeli 3 kayak sebagai kenderaan untuk memberi bantuan kepada mangsa. Beliau turut berterima kasih kepada peniaga yang kemudian meminjamkan kayak tersebut kerana prihatin terhadap masalah mangsa banjir. 19 hari bulan, esoknya pagi-pagi saya pergi ke Decathlon. Saya beli 3 biji kayak. Saya ucapkan terima kasih pada Decathlon. Tan Sri Speaker. Masa habis. Dia benarkan saya ambil 3 biji kayak itu. Dia kata kamu pakai dulu. Kerana tengah banjir, pakai dulu. Kalau lepas banjir ni kamu tak nak, kamu pulangkan. Kita anggap pinjam. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sikap tak bagi yang banglo begitu bersungguh. Selain itu, NGO dari negeri-negeri lain turut hadir membawa bot sendiri untuk membantu mangsa banjir di Selangor. Mereka membeli peralatan sendiri untuk membantu membersihkan rumah mangsa selepas banjir. Demikianlah situasi di masa bencana melanda ketika itu. Rakyat membantu rakyat. Tidak terlampau kalau disifatkan pengurusan bencana yang dilaksanakan oleh kerajaan gagal. Khalid juga mencabar mereka yang mendakwa beliau tidak berada di lapangan untuk membantu masa banjir supaya mengulangi dakwaan tersebut di luar Dewan Rakyat. Ada berani